Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua family mengaji Tenten? Semua sihat hari ini? InsyaAllah maaf atas kelewatan. Maaf di atas kelewatan hari ini. Baik, insyaAllah bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita dapat berkumpul. Masih lagi kita dapat kita diberi peluang untuk sama-sama berkumpul dalam slot petang, slot kebal. Kita nak sama-sama nak memperbetulkan bacaan ayat Al-Quran. Kita nak memperbetulkan bacaan ayat Al-Quran, terutamanya dalam surah lazim, surah yang selalu kita baca, surah yang selalu menjadi amalan kita. Boleh? InsyaAllah, apa khabar semua family mengaji Tenten? Semua sihat? InsyaAllah saya doakan agar semua sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah. Nak tengok yang pertama orang komen adalah Puan Nur, Puan Narlisa, Puan Subaidah, Puan Noraini, Puan Jun, Puan Ina Norin, Puan Mislia, Puan Habibah, Puan Aziz, Kak Arina, Puan Zumale, Puan Nora dan ramai lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah mana yang dah hadir, mana yang dah masuk, bolehlah pakat-pakat share. Jangan kita share ramai-ramai, jangan kita tak ada suara. Baik, suara saya dengar tak? Suara gambar jelas? Boleh komen? Maaf sebab lambat. InsyaAllah boleh ya? Suara dan gambar saya jelas? Okey. Baik. Yang mana dah hadir, lupa nak cakap apa kan. Yang mana dah hadir, dah masuk live, dah lihat live, boleh kita pakat-pakat share. Kita nak sebarkan kebaikan, kita nak sebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita tak nak kita seorang je dapat ilmu. Kita nak ajak lagi ramai sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama dapat ilmu ini. Dan ilmu ini terus berpanjangan, maksudnya diberi pada orang lain, disebarkan. Itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Boleh? InsyaAllah itu adalah yang terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah yang mana baru hadir, yang mana baru masuk, selamat datang, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah. Puan Cik Su, Assalamualaikum Ustazah. Hari tak sihat, doakan makcik ya Ustazah. InsyaAllah. Semoga Cik Su Saad semoga cepat sembuh agar sihat seperti sedia kala. InsyaAllah suara gambar jelas, terbaik, Alhamdulillah. Baik, yang mana dah share, yang mana dah berkongsi, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang mana dah share akan dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah, agar lancar baca ayat Al-Quran. Boleh? Baik, yang dah share terbaik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Baik, insyaAllah hari ini kita akan baca surah Al-Fajr. Puan Norizan, sebab yang lain kata suara saya ada, mungkin Puan Norizan tak tekan voice code, kasih kuatkan. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah kita akan baca surah Al-Fajr. Al-Fajr yang selalu kita dengar orang lain baca, yang selalu kita dengar orang baca surah Al-Fajr. Tapi hari ini kita akan baca surah Al-Fajr sama-sama. Ayat dia panjang, jadi hari ini kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Boleh? Surah Al-Fajr, muka surat 593. Kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-15. InsyaAllah boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Baik, sebelum tu saya nak sampaikan salam daripada Ustaz Firdaus kepada semua family mengaji Tenten. Ustaz Firdaus kirim salam kepada semua family mengaji Tenten. InsyaAllah gambar suara jelas, Alhamdulillah. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu Al-Quran, InsyaAllah. Baik, jom kita berselawat. Tak apa, kita berzikir dulu. Lepas tu kita berselawat. Boleh? Kita berzikir Hasbi Rabbi, kemudian kita berselawat.
Boleh on tak on family mengaji 10-10. Kita nak tunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Mungkin ada yang baru balik dari kerja. Kita nak tunggu diorang masuk. InsyaAllah kita bagi masa kepada mereka-mereka yang belum lagi join live ini. Boleh insyaAllah. Jom kita hasbi rabbi. Zikir hasbi rabbi. InsyaAllah. Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Baik, alhamdulillah selesai kita berzikir hasbi rabbi. Sekarang kita nak berselawat. Kita nak berselawat sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah selesai kita berzikir hasbi rabbi, selesai juga kita berselawat. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Baik, yang baru masuk, saya nampak ada yang dari Thailand, ada yang dari Singapura, ada yang dari Perlis. Tak kira lah dari mana pun tuan-tuan dan puan-puan berada, kita tetap bersatu hati, kita tetap berkumpul untuk sama-sama memperbetulkan bacaan ayat Al-Quran. Alhamdulillah, beruntungnya kita sebab Allah pilih kita. Allah pilih kita ni. Sebab apa? Sebab ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain tak dapat masuk. Ada yang tak dapat berkesempatan untuk sama-sama baca Al-Quran, untuk sama-sama memperbetulkan bacaan ayat Al-Quran. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena sentiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh? InsyaAllah, mana yang dah hadir boleh pakat-pakat share. Jom kita share ramai-ramai. Kita nak sebarkan kebaikan, kita nak sebarkan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah, yang dah share terbaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Baik, jom kita baca umul kitab dahulu. Sebelum kita nak baca surah Al-Fajr. Boleh? Baik, kita nak hadiahkan umul kitab ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, saudara mara kita dan orang sekeliling kita. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, selesai berselawat, berzikir dan selesai juga kita baca umul kitab. Alhamdulillah.
Baik, hari ini kita akan baca surah Al-Fajr. Yang nak buka Al-Quran sendiri, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 593. Hari ini kita akan baca surah Al-Fajr ayat 1 hingga ayat yang ke-15 sahaja. Nanti kita sambung pula. Boleh? InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Saya akan pusingkan kamera. Baik, surah Al-Fajr. Kita akan baca ayat 1 hingga ayat 15. Okey? Boleh? Baik, gambar suara saya jelas? Boleh komen? Kalau tak jelas, saya cuba baiki sampai jadi jelas. Okey, boleh ya? Gambar suara jelas? InsyaAllah. Hari ni kita akan baca surah Al-Fajr. Selalu kita dengar orang baca. Kali ini kita pula baca. Kita pula sama-sama nak memperbetulkan bacaan ayat Al-Quran. InsyaAllah kalau jelas, terbaik. Alhamdulillah. Semua dah bersedia, semua dah bersemangat untuk mengaji Al-Quran. Okey, nampak dah. Walaupun apa orang kata, dah nampak dah family mengaji Tenten ni memang sungguh bersemangat. Jadi jom kita mulakan sama-sama. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dah ready dah. Jom, alhamdulillah. Jom kita baca surah Al-Fajr. Ayat yang untuk ayat kali ini kita akan baca ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Baik, lagi sekali kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Wal fajr. Wal fajr. Baik, kalau kita ambil kalau kita ambil kalimah al-fajr, ini adalah alif lam qamariyah. Bila sebut alif lam qamariyah, kita kena jelaskan huruf lam. Sebab itu kita baca wal. Kita tak baca wal. Kita tak baca terus ke huruf yang ketiga kan? Kita kena jelaskan huruf lam. Itulah alif lam qamariyah. Kita baca wal fajr. Lagi satu, kita tak baca wal. Kita tak baca le kat belakang-belakang dia. Kena baca wal. Wal. Kalau le tu qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 saja. Qata, ba, jim, dal. Ataupun baju, da, qata. Kan? Okey. Lagi sekali untuk ayat pertama. Wal fajr. Fajr. Baik, dekat sini huruf jim mati kan? Ini adalah qalqalah sughra. Fajr. Tapi dekat hujung sekali ada huruf ra. Jadi bila kita nak habiskan ayat, huruf ra tu ada bunyi sikit-sikit dekat hujung. Wal fajr. Fajr. Ada sikit bunyi huruf ra dekat hujung-hujung. Boleh? Wal fajr. Boleh? Baik, ayat yang kedua. Walayalin ash. Walayalin ash. Kita baca lin. Kita kena baca jelas sebab tanwin bertemu huruf ain adalah izhar halki. Izhar halki maksud dia jelas, terang, nyata. Kita baca walayalin ash. Ash. Pun sama, ada huruf ra di hujung, jadi kena bunyi sedikit huruf ra di hujung-hujung tu. Walayalin ash. Ash. Boleh? Baik, ayat ketiga. Wasyaf'i wal watr. Watr. Huruf ta. Memang huruf ta mati, tapi hujung sekali ada huruf ra. Jadi kena bunyikan sedikit elemen-elemen huruf ra kat hujung tu. Wash. Baik, dekat sini kalau kita boleh tengok kalimah asyaf'i. Asyaf'i. Ini adalah alif lam syamsiah. Okey, kalau alif lam syamsiah, kita tidak perlu jelaskan huruf lam, tetapi kita kena masuk terus ke huruf yang ketiga. Huruf ketiga sekarang adalah huruf shin. Sebab tu kita baca wash, kita tak baca wal. Kita tak baca wal. Sebab ni bukan alif lam qamariyah, ini alif lam syamsiah.
Boleh? Kita baca wasyaf'i wal. Boleh? InsyaAllah terbaik. Ayat yang keempat. Wallaili idza yasr. Wallaili idza yasr. Idza. Za. Macam mana cara sebutan huruf za? Keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Wallaili idza yasr. Sebab ada huruf roh, kena bunyi sikit huruf roh hujung-hujung tu. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Baik, mana yang ada hadir, selamat datang saya ucapkan. Silakan masuk. Jomlah kita pakat-pakat share, kita sebarkan kebaikan. InsyaAllah yang mana dah share terbaik, terima kasih banyak-banyak. Sekarang kita berada pada ayat yang ketiga surah Al-Fajr. Wallaili idza yasr. Boleh? InsyaAllah terbaik ayat yang kelima. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Baik, kita tengok satu-satu. Hal. Huruf ha bulat. Kita tak boleh nak baca hal. Dia bagi baca hal pula. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca hal, itu ha pedas. Kita nak ha bulat. Hal simple ni orang kata kan. Kita baca hal. Boleh? Hal fi dha. Keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Hal fi dhalika lika. Beza kat sini. Huruf kaf ni dia nipis sikit. Huruf qaf dia tebal. Qaqiqu. Tebal. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Lidhi. Huruf dha, keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Lidhi hijr. Okey, dekat sini huruf ha pedas. Huruf ha pedas. Hijr. Sebab huruf jim yang mati, ini adalah qalqalah sughra. Kemudian ada huruf ra di hujung, kena bunyi sedikit huruf ra sedikit di hujung-hujung tu. Hijr. Boleh? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Baik, mana yang baru masuk tak mengapa, masih lagi sempat, jangan risau. InsyaAllah silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Yang baru masuk saya nak ucapkan selamat datang. Yang mana dah masuk tu bolehlah kita pakat-pakat share. Jom kita share ramai-ramai. Kita nak ajak lagi ramai sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama membaca ayat Al-Quran. Boleh? Yang dah share terbaik. Lagi sekali kita ulang ayat yang kelima dalam surah Al-Fajr, muka surat 593. Baik. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Boleh? InsyaAllah terbaik. Alhamdulillah. Ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Boleh? Baik, lagi sekali kita tengok ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini adalah qalqalah kubra. Bila qalqalah kubra, dia lantunan dia kuat sikit daripada yang sughra. Dia duduk tengah-tengah. Jadi kena lantunan dia kuat sedikit. Bi'ad. Boleh? Lagi sekali. Kena baca jangan baca alam. Mentang-mentang dia baca laju, dia baca alam. Jadi kita kena hati-hati. Ini huruf hamzah, huruf alif kena baca jelas. I, U. Kita tak baca itu huruf ain. Boleh? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ni baru huruf ain. Dekat sini baru huruf ain. Bi'ad. Boleh? InsyaAllah terbaik. Ayat yang ke-7. Irama dhatil imad. Irama dha. Ini jelas juga A, I, U. Irama dha.
Keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Irama dhatil imad. Baik, kalau kita tengok dekat kalimah al-imadi, ini adalah alif lam qamariyah. Bila sebut saja alif lam qamariyah, kena jelaskan huruf lam. Sebab tu kita baca irama dhatil. Kita baca til. Kita jelaskan huruf lam. Sebab ini adalah alif lam qamariyah. Irama dhatil imad. Boleh? Mad pun sama, qalqalah kubra. Baik, ayat yang ke-8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Boleh? Baik, lagi sekali kita tengok ayat yang ke-8 sama-sama. Allati lam huruf kha. Jadi macam mana sebutan huruf kha? Macam kita nak buang kahak. Lanq. Ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini lantun nada kecil. Kita tak baca allati lam yukhlaq. Kuat sangat tu. Kan? Kita nak lantun nada kecil saja sebab ini qalqalah sughra. Allati lam yukhlaq mith. Bila sebut mith, kena keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Mith, kita tak baca miss. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca miss, itu huruf sin. Baik, dekat sini kita baca mith. Keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Apa beza bacaan huruf hamzah dengan alif? Ustazah, bunyi macam nak sama je. Ya, bunyi dia sama je, Puan Aziz. Bunyi dia sama je. A, I, U sama je. Dia jelas kan? A, I, U. Baik, dekat sini mith, keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Mith, luha. Ha bulat. Ha fil bilad. Ini adalah qalqalah kubra. Boleh? Lagi sekali kita baca ayat yang ke-8 surah Al-Fajr. Allati lam yukhlaq mith. Lagi sekali. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. InsyaAllah yang baru masuk, selamat datang. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah jom kita teruskan share. Kita pakat-pakat share. Baik, sekarang ayat yang ke-9 dalam surah Al-Fajr. Wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad. Okey, lagi sekali. Wa thamud thafithu. Keluarkan hujung lidah, kemudian gigit sedikit. Wa thamud alladhina jabus kena masukkan terus. Okey, lagi sekali. Wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad. Macam nak buang kahak. Sakhra bil wad. Qalqalah kubra. Okey, boleh. Baik, ayat yang ke-10. Wa fir'auna dhil autad. Boleh. Lagi sekali. Wa fir'aun, huruf ain. Wa fir'auna dhil autad. Wa fir'auna dhil autad. Al-autad, ini pun alif lam qamariyah, kena jelaskan huruf lam. Sebab tu kita baca dhil autad. Okey, baik, ayat yang ke-11. Alladzina taghaw fil bilad. Okey, boleh. Lagi sekali.
Alladzina taghaw fil bilad. Tak apa Tuan Ali, slow-slow. Kita praktis lama-lama akan jadi kebiasaan. Okey, Puan Farida muka surat 593. Boleh ayat yang ke-11. Alladzina taghaw fil bilad. Okey, boleh. Baik, ayat yang ke-12. Fa'aktharu fihal fasad. Boleh. Lagi sekali. Bila kita nak sebut ni pun macam ada angin sikit keluar. Fa'aktharu fihal fasad. Hal fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Boleh. Baik, ayat yang ke-13. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Lagi sekali ayat yang ke-13. Fasab. Bila kita nak sebut huruf sa tu, seolah-olah pipi kita ni orang kata kembung sedikit. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Boleh? Okey, ayat yang ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Dah lama tak jumpa nun yang ada syaddah. Ini adalah wajibul gunnah. Kena dengung 2 harokat. Jumpa je mim atau nun yang ada syaddah, itu kena dengung 2 harokat. Inna rabbaka labil mirsad. Bil mirsad. Sad qalqalah kubra. Boleh lagi sekali. Inna rabbaka labil mirsad. Okey, boleh? Terbaik, alhamdulillah. Ayat yang ke-15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Okey, berhenti kat sini. Kadang-kadang tak cukup nafas kan? Ada yang tak cukup nafas. Tak ada masalah. Boleh berhenti dekat sini. Janji kita berhenti tu dekat makna yang elok lah. Okey. Baik, lagi sekali kita tengok ayat yang ke-19 pula. Ke-15. Jumpa mim yang ada syaddah wajibul gunnah, kena dengung 2 harokat. Fa'ammal insanu. Nun mati bertemu huruf sin, ikhfa hakiki, cara bacaannya tidak jelas ataupun samar-samar. Fa'ammal insanu idza qalqalah sughra. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Rabbuhu, huruf ha bulat, kemudian ada waw kecil ni. Huruf waw kecil ni pun mat juga, huruf mat juga. Kena panjang 2 harokat. Rabbuhu macam ada angin sikit. Fa'akramah. Berhenti kat sini. Okey. Okey, kemudian kita sambung ambil fa'akramahu. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Okey. Baik, lagi sekali kita tengok. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu. Huruf qu tu
Okey. Fayaqu tu huruf qa tu tebalkan. Kalau kita nak berhenti tak cukup nafas tak ada masalah. Boleh je berhenti kat sini. Tapi tengok juga untuk nak sambung ayat tu sama ada makna dia yang mana lagi baik. Contoh kalau selalu ni kita boleh berhenti huruf waw ni sebelum dia kita boleh berhenti. Waw ni maksud dia dan. Kan? Okey, boleh ya? Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman bi. Okey. Buat Tuan Ali, waw kecil tu untuk apa Ustazah? Waw kecil ni sebenarnya huruf mat. Huruf mat tu yang alif waw ya. Tapi waw kecil tu dia wakil kepada waw besar sebenarnya. Sama je sebenarnya. Huruf mat juga. Jadi bila jumpa kena panjang 2 harokat. Boleh? Baik, kita sambung lagi sikit lagi. Nak habis dah ayat ke-15 dah ni. Fayaqulu Rabbi kena panjang sebab tanda mat ataupun tanda ombak bertemu hamzah. Okey, senang cerita kalau tanda ombak bertemu hamzah panjang dia 4 atau 5 harakat. Tapi kalau tanda mat ni berjumpa dengan huruf selain daripada hamzah panjang dia 6 harakat. Jelas? Boleh? Fayaqulu Rabbi akraman. Ni jangan baca jangan baca panjang pula kat sini. Akraman. Jangan baca panjang sebab sebelah mim tak ada pun huruf alif. Jadi pendekkan saja. Akraman. Boleh? Baik, lagi sekali ayat yang ke-15 kita ulang sama-sama. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada yang tak cukup nafas, tak apa, kita berhenti kat sini. Lagi sekali kita ulang. Fa'ammanna. Okey, sulap. Lagi sekali. Fa'amman insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Berhenti dekat sini. Boleh, tak ada masalah. Nak sambung balik ambil sikit. Ambil daripada sini pula. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Boleh? InsyaAllah terbaik. Alhamdulillah selesai ayat 1 hingga 15 untuk hari ini surah Al-Fajr. Baik, kita akan ulang lagi sekali. Nak tak ulang lagi sekali ayat 1 hingga 15 tapi kita baca sekali imbas saja. Nak ke tak nak? Nak baca lagi sekali tak? Ramai-ramai. Mungkin ada yang baru masuk ni. Tak apa, yang baru masuk tu kalau lambat boleh tengok ulangan. Tak ada masalah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Mana yang dah masuk, yang dah hadir, boleh pakat-pakat share. Jom kita share ramai-ramai. Okey, nak sambung lagi? Nak sambung lagi. Nak ulang lagi tak? Nak. Puan Julia kata nak. Puan Al-Zailani pun nak. Oh, ramai nak. Okey, jom kita ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ
يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Alhamdulillah. Selesai kita baca surah Al-Fajr ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Alhamdulillah. Baik. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberi salam. Baik, jom kita tengok apa nadi surah Al-Fajr. Kadang-kadang kita tahu baca je, tapi kita tak tahu pun surah tu nak bawa maksud apa. Maksudnya surah itu menceritakan tentang apa, kita tak tahu. Jadi jom kita tengok surah Al-Fajr ni, maksud dia waktu fajar. Surah Al-Fajr maksud dia waktu fajar. Surah Al-Fajr menceritakan tentang kemewahan merupakan ujian buat manusia seperti kaum Ma'ad, kaum Thamud dan kaum Fir'aun. Kesempitan rezeki juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dekat kesimpulannya adalah kemewahan pun adalah ujian untuk kita dan kesempitan pun ujian untuk kita. Jadi kita kenalah hadapinya dengan orang kata dengan penuh tabah, sebab setiap benda yang berlaku pasti ada hikmahnya. Setiap manusia mesti akan ada ujian ataupun kesukaran yang perlu dihadapi. Jadi kita kena hadapinya dengan sebaik-baiknya, kan? Jadi macam surah-surah sebelum ini, kita akan semua manusia ada dia punya kesukaran, ada yang dia punya perlu hadapi kesulitan. Jadi Allah dah bagi dua jalan, jalan kebajikan dan jalan kesukaran. Kita ni yang manusia yang perlu pilih jalan kesukaran ataupun kebajikan. Moga-moga kita memilih jalan kebajikan. Moga-moga kita dapat menghadapi ujian yang Allah turunkan kepada kita dengan sebaiknya mungkin. InsyaAllah. Kemewahan pun adalah satu ujian dan kesempitan itu juga adalah satu ujian. Bersangka baik dengan Allah. Betul tu. Baik. Menariknya guna modul ini sebab ada nadi surah. Bila ada nadi surah, kita boleh tahu surah ini maksud dia apa. Surah ini diturunkan di mana, ayat ada berapa, surah ini surah keberapa, surah ini cerita tentang apa. Jadi pengajaran ayat. Okey, jom kita tengok pengajaran ayat sekejap. Sesungguhnya setiap rezeki atau kemenangan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hak-hak atau rezeki bagi anak yatim dan orang-orang miskin. Seronok kan bila ada modul macam ni. Nak hafal pun seronok, nak baca pun seronok sebab kita tahu lagi maksud dia. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan modul yang macam saya guna modul juzuk 30. Yang berminat boleh dapatkan dengan klik sahaja pin komen di bawah kata saya 30. Boleh, insyaAllah seronok tak hari ni kita dapat baca ayat Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 hingga 15. Boleh komen seronok ke? Seronok kan? Mestilah seronok baca ayat Al-Quran kan? Kita dapat berkumpul sama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, dapat baca ayat Al-Quran. Betul? InsyaAllah. Baik, saya nak kongsikan satu berita gembira.
bagi sesiapa yang betul-betul ingin membaca Al-Quran, ingin belajar Al-Quran, betul-betul serius, betul-betul serius nak belajar ayat Al-Quran, kami ada buka 2 kelas, kelas asas, kelas tajwid. Yang nak mula dari bawah pun tak ada masalah, kami boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk kelas asas. Kelas asas nanti kita akan ajar hukum, kita akan ajar kenal huruf, panjang pendek. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru nak start baca Quran, jangan malu, jangan segan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk kelas asas. Kita akan ajar dari bawah, ajar dari asas. Jadi tak payah malu, tak payah segan. Sebab kalau malu, kalau segan, sampai bila nak pandai baca ayat Al-Quran? Kita kena ada usaha dan kena ada bantuan, insyaAllah ada bantuan daripada pihak kami. Dan dengan izin Allah, campur ketiga-tiga tu meletup, iaitu satu kejayaan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan akan lancar baca ayat Al-Quran. Itu adalah satu, orang kata, kejayaan yang sangat menggembirakan, kan? Cuba bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan tak pandai baca ayat Al-Quran, baru mula dari asas. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan masuk kelas asas, belajar, usaha, kenal huruf, sentiasa buat ulang kaji. Ustaz pula, Ustaz yang seronok kan, Ustaz Ilyas, Ustaz Firdaus saja. Lepas tu sentiasa buat ulang kaji dengan izin Allah. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan dah pandai baca ayat Al-Quran. Seronok kan bila macam tu. Yang juzuk 29 tu apa? Juzuk 29 surah Al-Mulk. Buat setakat ni juzuk 29 tak ada stop. Jadi bagi sesiapa yang ingin mula belajar dari bawah, kita ada buku kelas asas. Yang nak belajar cepat-cepat daftar ke kelas asas, klik saja pin komen di bawah. Kita juga ada kelas tajwid. Kelas tajwid ni adalah bagi sesiapa yang dah pandai baca Al-Quran, cuma nak betulkan lagi orang kata hukum-hukum tajwid, nak belajar lagi hukum-hukum tajwid yang lain. Kita rasa diri kita dah hebat dah tahu dah semua hukum tajwid. Tapi bila masuk kelas tajwid, rupanya banyak lagi hukum tajwid yang kita tak tahu selama ni. Bila dah kita belajar, dapat ilmu pengetahuan, rasa seronok pula dah. Belajar tu rasa seronok pula belajar tajwid, kan? InsyaAllah. Jadi bagi sesiapa yang betul-betul serius, yang betul-betul dah ada niat dah, saya nak belajar Al-Quran, kalau boleh saya nak baca, saya nak lancar baca ayat Al-Quran. Ramadan dah nak dekat ni, kalau boleh nak lancar baca ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kami boleh bantu dengan tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar ke kelas asas dan tajwid. Kan, ustaz-ustaz pun dia santai-santai je. Kelas kita santai tapi sampai. Jangan, tak payah rasa takut pun. Ustaz kita bukan garang, bukan makan orang pun. Ustaz kita sangat santai, tapi ilmu tetap sampai. Itu yang penting, santai tapi sampai. Jadi bagi yang berminat untuk daftar ke kelas, boleh klik pin komen di bawah. Kita ada buku kelas asas, kita ada buku kelas tajwid. Kalau boleh nampak pin komen nak belajar asas Quran tajwid, klik saja pin komen tersebut. Okey, Puan Zabidah, nak belajar Al-Quran kan? Klik pin komen di bawah. Kena bayar tak? Untuk kelas ni memang kena bayar. Nak belajar Iqra, Puan Jamaliah boleh. Puan Jamaliah boleh masuk kelas asas. Klik saja pin komen di bawah. Dan kata saya nak belajar kelas asas, saya nak belajar dari bawah, boleh? InsyaAllah kita juga ada kelas talaki. Bagi sesiapa yang orang kata nak khatam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar ke kelas talaki. Kita baca daripada juzuk 1 hingga juzuk ke-30. Kan? Tuan Engku, Puan Engku Nurazmi tadi. Engku Nurul Zamani boleh klik pin komen di bawah dan kata nak masuk kelas apa. InsyaAllah boleh. Okey. Untuk kelas talaki pula, bagi sesiapa yang nak khatam Al-Quran, boleh daftar ke kelas talaki. Kita masih lagi buka. Jangan risau. Kelas online ni lagi satu dia punya kelebihan adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ulangan. Contoh kalau ada kerja waktu tu tak dapat nak sertai, tak dapat nak hadir ke kelas, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ulangan. Tak ada masalah. Nak buat revision, nak buat ulang kaji pun tak ada masalah. Itulah kelebihannya. Alhamdulillah mau belajar. Wira Pratama, boleh klik pin komen di bawah. InsyaAllah boleh. Untuk kelas talaki kita khatam Al-Quran. Seronoknya sebab kita khatam Al-Quran beramai-ramai. Ustaz pun terbaik Ustazah. Akak pun dah boleh ngaji baik sikit dari sebelum ni. Alhamdulillah Puan Ila Norin. Alhamdulillah. Nak daftar macam mana? Klik saja pin komen di bawah Puan Yabani. Klik saja pin komen di bawah.
InsyaAllah sambil-sambil tu saya juga ingin kongsikan satu Al-Quran. Ini insyaAllah aku ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk baca Al-Quran. Sebab dah ada tanda waqaf, tanda hukum-hukum tajwid. Kan, kelas dekat mana? Kelas kita buat kelas online Puan Yatiab. InsyaAllah nak khatam Puan Al-Zailani, klik pin komen di bawah. Kata saya nak daftar kelas talaki, saya nak daftar kelas asas ataupun tajwid. Untuk Al-Quran ini harga dia tadi RM80, termasuk postage bagi Semenanjung Malaysia. Saiz saya is A4. Boleh insyaAllah. Kita juga ada kelas hafazan. Jadi bagi sesiapa yang ingin menghafaz ayat-ayat Al-Quran pun sama, boleh klik pin komen di bawah. InsyaAllah jom kita baca doa tilawah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, selesai kita untuk solat petang pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kesalahan saya sendiri. InsyaAllah jangan lupa malam ini, lupa nak beritahu, malam ini kita akan ada majlis bacaan Yasin dan tahlil. Jadi bagi sesiapa yang nak letak nama-nama arwah, nak beri sumbangan, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pin komen di bawah. Jangan lupa pukul 7.30 malam ini sama-samalah kita menghadirkan diri kita di majlis bacaan Yasin pukul 7.30 malam yang akan dibimbing oleh Ustaz Fikri. Boleh? InsyaAllah yang nak daftar kelas, klik saja pin komen di bawah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kesalahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.